Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kita ada graf keamatan sinaran melawan panjang gelombang. Okey. Jadi kita tadi cikgu lukis secara kita tunjukkan ada 3 jenis suhu kan. Jadi apabila suhu meningkat, objek tersebut bertindak sebagai pemancar jasad hitam pada semua panjang gelombang. So kita ada 3 jasad pada 3 suhu iaitu 7,000 Kelvin iaitu bintang biru, 5,270 K untuk bintang putih iaitu matahari dan 4,000 Kelvin iaitu bintang merah. Okey. Alright. So kita dah tengok tadi kan dia punya rengkungan tadi. 4,000 Kelvin, 4,000 K ni bintang merah berada pada sini, warna merah. So dia warna merah. Yang putih tadi, bintang putih ni kat sinilah. Jadi bila campur ni dia jadi warna putih. Okey, sini. Dan dekat sini kita ada warna biru Kita ada bintang biru sebab suhu dia paling tinggi kat sini. Gitu. Alright. Dan kita tahu kan lepas biru sepatutnya apa? Warna ungu, atau ungu. Okey. Right. Seterusnya, setiap lingkungan bagi ketiga jasad hitam adalah lebih sempit pada sebelah kiri, iaitu pada kawasan panjang gelombang yang pendek ataupun pada frekuensi yang tinggi. Maksudnya, lengkungan ni puncak dia bagi dia suhu semakin meningkat, dia punya lengkung atau puncak dia semakin ke kiri. Menunjukkan dia semakin menuju ke frekuensi yang tinggi. Maka lambda pendek, frekuensi tinggi. Jadi, ini kita lihat, pada suhu yang semakin meningkat, jasad hitam memancarkan sinaran maksima dengan panjang gelombang yang semakin pendek. Pada suhu yang semakin meningkat, jasad hitam akan memancarkan sinaran yang maksimum lah dengan lambda yang semakin pendek. Sebab semakin tinggi suhu, bila tinggi suhu, frekuensi semakin tinggi tapi lambda semakin pendek. Jadi, semakin tinggi keamatan cahaya suatu jasad hitam, semakin banyak tenaga cahaya terpancar daripada seunit luas permukaannya. Sebab semakin tinggi keamatan cahaya, kat sini lah keamatan cahaya semakin tinggi, jadi frekuensi dia tinggi, maka tenaga cahaya banyak dipancarkan. Itu teori lah. Okay. Dan keamatan sinaran akan terjatuh ke nilai sifar apabila panjang gelombang semakin pendek. Dan kalau lihat graf ni, okey, panjang dia semakin lama, dia akan pergi ke apa? Nilai sifar pada panjang gelombang yang semakin pendek. Okey. Ini adalah graf yang kita boleh tengoklah daripada graf sini. Graf keamatan sinaran melawan panjang gelombang. Okey. Kenapa kita perlukan fizik kuantum? Okey. Kenapa kita tak boleh gunakan teori klasik bagi menerangkan sinaran jasad hitam? Jadi contoh fizik kuantum adalah gelombang, cahaya, haba dan daya adalah contoh-contoh dalam fizik klasik. Okey, ini yang graf yang tadi, yang kita lukis. Tapi sebenarnya idea dia kalau ikut pada teori tadi, semakin tinggi suhu, semakin tinggi frekuensi, maka tenaga dia semakin tinggi lah kan? So, graf sinaran jasad hitam yang telah pun diketahui sebelum muncul fizik kuantum kan? Okey. Jadi ahli fizik guna teori ini hasil yang mereka dapat adalah graf yang kita bincang tadi. Okey. Ini graf yang kita tengok tadilah. Okey. Keamatan dia semakin rendah lah kan. Kat sinilah lingkungan semua tadi. Okey. Kemudian apa yang berlaku di kasus itu kemudian fizik klasik ramalkan keamatan semakin tinggi bila lambda semakin pendek kerana frekuensi semakin tinggi kan. Okey. Okey, maknanya ia akan hasilkan cahaya yang sangat cerah di sinar X dan sinar gamma. Sebab maksudnya beginilah. Tadi kita dah bincang. Ini merah tadi kan. Masa tadi ini merah. Ini yang 5,000 K tadi kan. So, dia kawasan sini paling tinggi kan. Kemudian lepas tu, tadi biru yang paling maksimum. Dan kita jangkakan bila pergi ke sinar X dan gamma, yang mana frekuensi dia makin bertambah, lambda pendek kan, kita patutnya kita nampak dia akan berterusan lah. Maksud dia akan jadi naik ke atas macam ni kan. Kat sini kan. So, dia naik lah. Kemudian, tiba-tiba dalam graf yang kita dapat tadi, turun semula ke bawah dan tidak melepasi sinar UV. Maknanya dia naik sedikit tadi, macam ni. Kemudian dia turun semula ke bawah. Maksud dia, kalau ikutkan yang kita tengok teori, bila makin tinggi frekuensi,
Kan frekuensi makin tinggilah keamatan sinar, semakin banyak tenagalah yang dipancarkan. Tetapi sebaliknya tidak berlaku. Jadi semakin panas, ia tak lepasi sinar UV dan turun semula. Ini yang kita nampaklah kat sini, eh. Jadi bercanggah dengan, daripada apa yang ahli fizik dalam fizik klasik kata bahawa semakin panas, semakin tinggi frekuensi, semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggilah tenaga yang dipancarkan. Okey, alright. So, ni klasik katakan semakin bertambah suhu, semakin bertambah frekuensi, keamatan cahaya pergi ke infinity, maksudnya akan naik teruslah, terus naik ke atas. Untuk graf yang ni kan. So yang ini adalah untuk klasik lah, ini untuk teori klasik, teori klasik tadi kan. Ini adalah teori klasik. Okey, okey, teori klasik. Jadi, kenapa jadi begini ya? Ini yang ada perdebatanlah antara ahli-ahli fizik ketiga itulah. Kenapa tak berlaku seperti yang diramalkan? Apa menyebabkan graf dia jadi seperti apa yang kita dapat ini, macam ni. Okey, jadi di sini kita teruskan. Okey, suspend dulu, kita stop dulu kat sini. So, kita akan sambunglah kemudian pada, sesi seterusnya. Kita akan lihat, kita nak menerangkan kenapa graf ni jadi bukan jadi sepatutnya yang klasik kata, tapi kenapa daripada situ bertolak akan menghasilkan teori kuantum fizik. So kita akan lihat pada, bahagian seterusnya. Okey, kita berhenti di sini dulu. Terima kasih.